Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan dan puan-puan dan bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan dia mematikan. Dan Allah tidak mati. Selain Allah, semua mati. Allah tak mati sebab Allah yang mencipta, yang buat, dan dia tak dibuat. Ya. Allah SWT tak melahirkan dan tak dilahirkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu satu. Maknanya tak boleh ada tuan ni selain dia. Bila kita buat amal, kita nak sukakan Tuhan yang satu, bukan nak sukakan banyak Tuhan. Menyukakan Tuhan yang satu itulah namanya ikhlas. Itu sebab surah tu dipanggil surah Ikhlas. Surah Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah tu satu. Jadi Allah, Tuhan tu satu, tak boleh dua, tak boleh tiga, satu. Kalau Allah ada anak, mana Tuhan bukan satu lah. Anak Tuhan mesti jadi Tuhan juga. Dia bukan manusia. Orang Kristian kata Isa anak Tuhan. Mana Isa bukan manusia lah. Dia Tuhan lah. Mana boleh Tuhan manusia. Aduh. Yang buat main-main kata Tuhan ada anak. Bergegar bumi langit dengar dia orang cakap Allah ada anak. Jadi bila ada anak, adalah dua Tuhan. Salah. Tuhan satu, tak ada Tuhan. Kan? Jadi Allah mahu tak ada Tuhan, melainkan Allah tu satu, bukan dekat mulut, dekat hati. Dekat mulut mahu juga hati. Jadi kita ni orang yang dikatakan orang Islam ni, umumnya lah banyak Tuhan dalam hati. Dekat mulut kata tiada Tuhan melainkan Allah, dia cakap. Macam Yazid. Ada. Dia kata tiada Tuhan melainkan Allah. Bila saya cakap dia pun mengangguk. Tapi dalam hatinya bini pun Tuhan juga. Kerja dia pun Tuhan juga. Jadi itu dia banyak Tuhan. Jadi Allah SWT ni dia tengok hati. Dia tak tengok lain betul. Hati dan amalan. Jadi di sisi Allah, walaupun orang kata Yazid ni bertuhankan Allah satu kan, tapi Allah tak kata dia bertuhan pada Allah. Dalam hati Yazid ni banyak Tuhan. Satunya bini dia. Lagi kerja dia. Lagi manusia, bapa mentua dia. Itu semua Tuhan dia. Jadi Allah tak terima lah amalan dia, sebab amalan dia tak dibuat kerana Tuhan yang satu. Ikhlas. Kerana Allah, Tuhan yang satu. Dia banyak Tuhan. Dia umumnya buat pada Tuhan lain, bukan untuk Allah. Jadi Allah tak terima amalan tu. Allah tak panggil amalan tu sebagai amalan baik.
Sebab dibuat untuk Tuhan lain. Macam Rashidi, dia buat untuk dia, Tuhan dia. Dia punya Tuhan bukan bini, bukan anak, dia. Dia sendiri Tuhan. Apa yang dia buat, nak sukakan diri. Asal saya suka, saya buat. Jadi bila orang marah aku, mana boleh marah aku Tuhan. Aku Tuhan, aku mesti marah dia balik. Jadi orang yang menjadikan diri dia Tuhan, dia bengis dan pemarah. Kan? Baru ni ada orang, yelah, saya pun sangka je sebab saya tengok kereta saya tu ada apa kotor-kotor, rupanya atas siling tu jatuh. Saya tak tampak pun. Rashidi terus marah jiran saya. Aku ingat dia tak mau berita ni. Aku ingatkan dia nak pergi mana. Rupanya dia nak marah jiran aku yang tak suka kat aku tu lah. Yang sekeliling rumah tu dia seorang saja. Yang tak suka dulu baik betul. Tapi dia orang Aceh. Dia baik dengan anak saya. Berkongsi memelihara ayam. Dia bagi RM50 je. Anak saya ratus-ratus. Hampir 1,000. Dia kata ayam tu dia orang punya. Orang Aceh. Dia dah lah bagi RM50. Dia kata ayam tu semua dia punya. Anak saya tak suka. Dah baik dengan dia, dia pijak pula dia. Jadi dia break relation dia. Sejak tu lah kami tak bagus dengan dia. Dulu bagus. Orang Aceh ni pantang bagi muka. Bagi muka dia tindas kita. Jadi tak bagus baik dengan orang macam tu. Mau dihindarkan. Jadi Rashidi terus tanya dia. Lepas tu bila kontraktor tu datang tengok, saya kata apa benda ni? Oh ini dah jatuh atas kereta saya. Jadi tuan yang mulia, Rashidi ni dia pemarah orang dia. Dia marah kalau orang buat buruk kat dia dan orang buat buruk kat saya. Oi, dia tak boleh tahan dia. Naik darah. Jadi dia sebenarnya bertuhankan diri dia. Diri dia pantang dimarahnya. Yazid lain pula tuan dia. Bini dia. Saya tak membuka aib dia. Dia memang itulah perkara yang dia. Aib yang bahaya tu sebenarnya. Kalau tak dibaiki tu, masuk neraka. Saya nak puji Yazid ke? Supaya dia masuk neraka? Tak. Saya mahu dia, Tuhan selain Allah tu mau keluar. Bukan saya je mahu, Allah mahu. Saya tak ada kata dia baik. Kenapa pula baik pula bila Allah kata dia tak baik? Saya pula tahu apa Allah sangka. Kecuali saya tak tahu. Saya tahu dia tak baik. Kenapa dia tak baik? Ada Tuhan lain daripada Allah. Siapa yang ada Tuhan selain daripada Allah berhatinya, di sisi Allah tak ada orang baik. Namun demikian Allah benarkan juga kalau kita tak membuat bini kita, anak kita Tuhan, suka je, sayang aja, tapi tak sampai jadi Tuhan. Allah benarkan. Tapi Allah tak benar kalau kita sayang anak, bini lebih pada dia, tak benar. Anak sayang kerja, duit lebih banyak, itu Allah tak benar. Jadi orang yang masih ada sayang berbenda lain ni, dia tak ada melebihi Allah. Dia orang beriman, beramal soleh. Dia ada ikhlas sikit aja, tak banyak, tapi masih Allah boleh terima. Tapi bila orang tu benda, harta, bini, anak lebih pada Allah, Allah tak boleh terima. Amalan dia tak bagus, tak ada ikhlas. Pasti. Kerana tak ada ikhlas lah, walaupun sikit, Allah tak terima lah. Jadi orang yang tak jadi beriman, orang yang jadi beriman beramal saleh ni, orang yang jadi orang beriman beramal saleh ni, amal baiknya lebih daripada amal buruk. Dia ada amal buruk je. Kekasih Allah ni dia tak ada. Semua amal baik. Sebab itu dia paling tingkat tinggi sekali di syurga. Orang beriman beramal saleh masuk syurga je.
Tapi orang yang tak jadi beriman beramal saleh, dia amal buruk dia lebih daripada amal baik. Ada kala-kala lah dia boleh buat sikit ikhlas. Ada kala-kala. Most of the time amal buruk. Sikit je dia boleh buat ikhlas. Itu pun Allah terima. Jadi kebanyakannya tak ikhlas. Orang yang tak beriman langsung memang tak ada amal baik lah. Iman pun tak ada. Masuk Islam aja. Orang yang mengucap kalimah, dia tak ada iman langsung, dia mungkin memang tak boleh lah buat amalnya. Atau iman dia sangat bawah. Kalau iman dia naik sikit, hampir kepada beriman beramal saleh, mungkin dia ada time masa dia buat baik. Ada kala. Accidental lah. Jadi tapi amal buruk dia lebih daripada amal baik. Dia akan masuk neraka lah. Lepas habis tu baru dia masuk surga. Tapi kena masuk neraka. Bila satu orang dah masuk neraka, dia dinamakan orang tak berjaya. Walaupun dia masuk neraka sekejap. Tak. Jadi kita mau berjaya ni, terus tak masuk neraka. Masuk syurga, selamat dari neraka. Itu dinamakan orang berjaya. Hafiz Quran pun, kalau tak jadi orang beriman beramal saleh, dia pun masuk neraka. Hafiz Quran, orang yang hafal Quran. Nah, yang tak hafal Quran pun masuk neraka kalau tak jadi orang beriman beramal saleh. Tapi kalau orang beriman beramal saleh yang tak hafiz Quran masuk surga, selamat dari neraka. Yang pentingnya jadi orang beriman beramal saleh, bukan jadi hafiz Quran. Andalah kata rugi aku tak jadi hafiz Quran. Makna dia nak masuk neraka walaupun dia tak dibakar. Hafiz Quran ni dia masuk neraka walaupun tak walaupun dia hafiz Quran, dia tak beriman dan beramal soleh, dia takkan dibakar. Tapi panas juga kan. Mana boleh dalam neraka walaupun kulit tu tak dibakar, tapi panas juga. Cubalah. Tapi Anzala kata rugi. Rugi kau tak jadi orang beriman soleh, bukan rugi tak hafiz Quran. Sebab hafiz Quran pun masuk neraka kalau tak jadi orang beriman beramal saleh. Orang beriman beramal saleh walaupun tak hafiz, dia masuk syurga selamat neraka. Nah. Jadi mana satu penting? Jadi beriman saleh bukan hafiz Quran. Antara dulu belajar hafiz Quran benci. Sekarang ni nak jadi orang beriman saleh tak jadi lagi. Syirik ada dalam. Tuhan dia mak. Ini bukan aib. Ini beritahu yang benar, yang Allah beritahu saya lah. Saya bagi tahu kamu. Kamu kalau tak suka, saya bagi tahu kamu, Tuhan kamu mak, Tuhan kamu bini, Tuhan kamu diri kamu. Bukan nak dengar aja, nak usaha supaya dia dikeluarkan. Bukan saya cakap tu supaya kamu jangan buat apa-apa. Kerana benda tu sangat bahaya. Kamu tak tahu, kamu tak buat apa-apa untuk dia hilang daripada diri kamu, masuk neraka. Kan lebih baik diberitahu di dunia ni. Biar seluruh dunia tahu, itu tak aib. Semua orang kat dunia ni ada Tuhan selain Allah. Tak ada yang tak ada Tuhan. Jadi bila kita ada Tuhan selain Allah dalam hati ni, mana boleh amal ikhlas, dan mana boleh amal tu diterima, mana boleh kita masuk syurga, selamat dari neraka. Allah tak ada sangat dia melihat orang hafiz Quran ni, yang dia marah sangat syirik. Bukan tak hafal Quran. Tapi orang yang banyak hafal Quran lebih baiklah daripada orang yang tak hafal Quran. Fatihah pun tak hafal, macam mana? Qul huwallah pun tak hafal. Surah yang 10 ayat tu pun tak hafal. Jadi tak baguslah dibandingkan dengan orang yang hafal banyak dan beriman beramal saleh. Hafal banyak Quran jadi kekasih Allah, itu yang penting. Jadi hari ini kita tak nak hafal Quran pun tak bagus. Hafal Quran aja tak buat kerja, tak murun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, lagi tak bagus. Jadi apa patut dibuat oleh semua orang sebelum hafal Quran? Patut mau jadi orang beriman beramal saleh dulu. Bukan terus jadi hafiz Quran, hantar anak hafiz Quran dulu. Lepas tu bila dia dah jadi hafiz Quran, dia tak nak buat kerja dakwah.
macam anak Sufyan. Bapak dia ajak dia, Sufyan Ampang, buat kerja dakwah. Dia pandang kiri je. Sebab dia tak diberi faham bahawa kerja dakwah ni perkara penting pertama kena buat setelah kita mengucap. Sebenarnya dia perintah awal, perintah pertama. Selepas kita mengucap, kena tunaikan hak mengucap. Hak mengucap ialah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan cara Muhammad SAW. Dengan niat nak buat Allah suka. Sehingga Allah suka. Itu patut dilakukan oleh semua orang yang mengucapkan kalimah ni, yang telah mengucap kalimah ni di seluruh dunia. Tapi benda ni tak dibuat sejak zaman, selepas zaman Nabi lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya Nabi, aku dah mengucap, apa nak buat? Nabi bilang, kau buat kerja seperti mana kau lihat aku buat. Itulah perintah pertama yang diberi kepada Abu Bakar, iaitu menyempurnakan hak kalimah tu. Jadi perintah tu kena dibuat oleh semua orang yang dah mengucap sejak zaman Nabi sampailah ke hari ini, tapi tak dibuat. Jadi semua orang yang dah mengucap selepas tu tak buat kerja tu. Benda tu tak diberi perhatian yang berat. Tidak diberi perhatian oleh semua yang dikatakan ulama-ulama Islam, cendekiawan Islam. Tak diberi perhatian. Apa yang diberi perhatian? Semayang, zikir, mencari ilmu. Itu yang diberi. Mereka ingat orang Islam ni akan bertambah Islam bila ada ilmu Islam. Mereka faham itu. Jadi mereka buatlah banyak sekolah-sekolah, madrasah, universiti mengajar Islam. Sebab faham mereka yang salah faham ni, kita boleh dapat amal Islam bila ada ilmu. Itulah yang dipahamkan oleh semua banyak orang yang dikatakan ulama. Kita boleh amal Islam bila ada ilmu. Itu salah sebenarnya. Tapi mereka tak sedar itu salah. Itulah yang mereka jaja seluruh dunia. Kita boleh amal Islam bila ada ilmu. Maka belajarlah. Kita nak dunia, kena ada ilmu. Dunia lain. Dunia ni kita nak banyak ilmu, boleh buat ini, boleh buat itu. Ya Allah tak tengok, Allah tak pandang. Tapi agama ni kita nak dapat buat dia, bukan kena banyak tahu, kena ada banyak iman. Itu dia salah. Daripada iman, dia tukar ilmu. Habis umat ni sesat. Kerana pahaman salah yang diwarisi oleh mereka yang dikatakan ulama. Ulama-ulama, ustaz-ustaz mentingkan ilmu. Mereka sendiri pergi belajar sana sini. Mereka kata nak jadi macam kita, mau belajar. Kita lah orang yang sempurna, orang yang mencapai maksud. Iaitu mereka ingat banyak tahu agama, maknanya banyak amal agama. Tak. Tahu agama dengan amal agama benda berbeza. Tahu tentang dunia, kita boleh buat kereta, boleh buat kereta api, boleh buat itu. Itu tak ada penting. Kamu tak tahu buat pun boleh masuk syurga je. Tapi kalau kamu tak amal agama, tak boleh masuk syurga. Orang tahu agama, tak amal agama, masuk neraka. Lebih dulu pula daripada penyembah berhala. Kenapa manusia yang buruk? Nabi jawab, ulama yang tak mengamalkan ilmu dia. Dah tu, macam mana mereka tak tengok hadis ni? Mereka kata nak ada agama, mau ada ilmu. Nak ada agama, mau ada ilmu. Ilmu share. Iqra'. Bacalah. Jadi mereka dah tafsir pula. Surah itu, Iqra' tu, Bismillahirrahmanirrahim halal, sebagai perintah belajar membaca. Belajarlah. Silap besar. Mengakibatkan umat ni sesat. Sebab itu salah faham agama ni menyebabkan sesat. Mereka sebenarnya tak ada ilmu, mereka hanya ada maklumat. Ilmu sebenarnya tahu apa Allah mahu, ini tak.
Banyak tahu je ini hukum itu, ini cerita itu, cerita Dajjal, cerita betul. Macam-macam cerita tahu. Oh, orang alim. Kita panggil orang yang boleh cakap fiqah, hukum, fardu tu semua. Tahu ini syarat, cara mengaji betul. Banyak ilmu, ini alim. Sebenarnya mereka tak faham apa makna alim. Itu yang pertama kali kat dunia lah kamu dengar. Tak ada orang cakap ni. Alim ni tahu apa Allah mahu, tak pernah ada orang cakap melainkan dengan izin Allah saya. Betul tak? Ada kat dunia ni orang kata orang alim tahu apa Allah mahu. Tapi mana betul kamu ingat? Yang saya cakap ke yang dia orang cakap? Dia orang ingat orang alim ni banyak tahu. Bukan banyak tahu je, full stop. Mau sambung. Banyak tahu apa Allah mahu. Ini tak ada disambung. Banyak tahu je. Jadi banyak tahu macam-macam lah. Saya banyak tahu cara macam nak buat kuih pun nama alim juga. Banyak tahu kan, apa saya mahu jadi alim pula. Jadi kita orang baca kitab banyak tahu, tapi sebenarnya kita hanya nak banyak tahu je. Lepas tu kita nak cerita kat orang semua apa yang kita tahu supaya dia orang jadi alim pula. Dia tak jadi alim dan kamu pun tak jadi alim sebab kamu tak tahu apa Allah mahu. Buktinya satu orang belajar kitab kan, belajar madrasah, banyak tahu. Bila azan dikumandangkan, dia duduk je kat rumah tu. Dia kata boleh semayang lewat. Hukumnya boleh. Dalam waktunya. Zuhur sampai asar. Memang boleh. Tapi apa yang Allah mahu? Semayang dekat asar. Bukan. Di awal waktu berjemaah. Itu yang Allah mahu kan. Dan ditunjukkan oleh Nabi. Tapi dia orang tak buat. Orang yang belajar madrasah ni, yang banyak belajar kitab ni, dia tak buat. Dia lalu je kat masjid tu. Orang yang lalu je kat masjid tu tak ada sebab lah. Duduk kat rumah tak ada sebab. Malah semayang kat rumah. Dia tak tahu apa Allah mahu. Dia tahu kena semayang. Dia tahu berjemaah tu sunnah. Tapi tak buat. Sebab dia tak tahu apa Allah mahu. Sebab maksud hidup dia bukan nak buat Allah suka. Sebab tu dia tak heran. Apa Allah mahu, dia mahu orang panggil saya orang alim. Itu je. Jadi mereka yang banyak belajar agama ni hanya nak digelar alim. Nak dipanggil ulama'. Lepas tu dengan itu bolehlah berceramah, dapat duit. Jadi ini bukan maksud belajar agama. Belajar agama bukan maksud itu. Belajar agama kalau iman tak ada, jadi macam tu. Tapi kalau belajar agama dengan iman kuat, baru dia belajar untuk tahu apa Allah mahu. Baru ilmu tu bermanfaat. Baru dia berbuat seperti mana Allah mahu. Baru dia jadi ulama'. Siapa dia ulama'? Ulama' ni berbuat seperti mana Allah mahu. Nama hikmah, bijaksana. Tahu apa Allah mahu namanya alim. Berbuat seperti mana Allah mahu namanya ulama'. Jadi ulama' ni orang yang diberi ilmu dan hikmah. Nabi-nabi juga. Jadi kalau kita kata ulama' semuanya betul. Tapi yang sekarang ni nama je ulama'. Tapi tak betul. Jadi dipanggil ulama' pun salah. Tak dipanggil pun salah. Jadi orang kata ulama' kita ikut ulama'. Sebenarnya mereka bukan ulama'. Ulama' ni asasnya dia orang takut dengan Allah. Takut dengan Allah dalam hati dia tu buat dia ada hikmah diberi oleh Allah. Berbuat seperti mana Allah mahu. Dan dia belajar untuk tahu apa Allah mahu supaya dia buat mengikut Allah mahu, dia jadi kekasih Allah. Macam tu lah. Sebab itu semua ulama' ni sepatutnya jadi kekasih Allah. Kalau betul ulama'. Kalau hanya belajar nak tahu, tak boleh jadi ulama'. Jadi mak bapak semua hantar anak untuk belajar agama. Konon boleh jadi ulama'.
Belajar je iman tak ada, tak boleh jadi ulama. Macam hafiz Quran, tak ada iman, tak boleh masuk syurga. Begitu juga orang belajar agama, iman tak ada, tak boleh masuk syurga. Masuk neraka dia. Jadi hafiz Quran pun tak ada iman, masuk neraka dia orang. Tapi kulit dia orang tak dibakar. Tapi masuk neraka. Neraka dalam juga, tapi tak dibakar. Tapi bukannya tak panas. Makan masih lagi buah zakum kalau masuk neraka. Kalau masuk neraka minum tak boleh air bagus. Masih lagi boiling pas. Apa? Nana. Walaupun dia hafiz Quran. Nak, Anzala. Dah tu? Aboy. Jadi sebenarnya masuk neraka ni tak bagus. Walaupun kita hafiz Quran, kulit tak dibakar, itu aja. Lain semua kena. Takkan pula kita kulit je tak dibakar, lain tak boleh satu. Ya. Jadi tuan yang mulia, jangan kita nak jadikan anak kita hanya hafiz Quran, alim aja. Alim kita kata ulama, kita tak faham. Kalau anak kita dia belajar hafiz Quran, dia tak buat kerja Nabi, tak buat kerja mengajak manusia kebaikan, mencegah kemudaratan dengan cara Nabi, dengan niat nak buat Allah suka, korban harta dia tak boleh dapat iman. Dan bila dia tak boleh dapat iman, dia belajar agama, dia tak boleh jadi ulama. Dia tak boleh masuk syurga, dia akan masuk neraka. Kalau anak kita hantar hafiz Quran, dia tak mau buat kerja dakwah, dia akan masuk neraka. Anak-anak saya semua tak ajar agama, sebab dia tak nak buat kerja dakwah. Anak-anak saya kata anak-anak yang saya hantar untuk belajar agama ni, hanya anak saya yang mau buat kerja dakwah. Yang saya faham lah tu. Saya tak nak hantar anak saya. Saya dah cuba hantar anak saya yang pertama, tak berjaya. Perempuan. Jadi sebenarnya ibu bapa hari ni yang menghantar anak dia belajar agama, jadi hafiz Quran, tapi tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi ni, dakwah ni, masuk neraka dia. Takkan boleh dia memberi syafaat pada 10 ahli keluarga. Ini ada hadis palsu yang sebarkan seluruh dunia dengan fadilat amal. Satu orang yang jadi hafiz Quran boleh memberi syafaat 10 ahli keluarga dia. Jadi mak bapak semua bersemangatlah nak hantar anak pergi belajar hafiz Quran. Oh. Tengok anak tu masuk neraka pula. Mana nak bagi syafaat? Sebab tak jadi orang beriman dan beramal saleh, tidak buat kerja ni, kerja dakwah ni. Kan? Ada satu ibu hantar anak dia belajar kerja ni, sekarang dah tak datang. Semalam tak datang, hari ni tak datang. Seminggu dia dah datang. Tak boleh tahan dia. Berat nak buat kerja ni. Tapi kalau nak jadi orang yang masuk surga selamat dari neraka, kena jadi orang beriman beramal saleh, bukan jadi hafiz Quran saja. Bukan jadi alim, tahu banyak maklumat saja. Hari ini penipuan yang besar oleh syaitan. Kita mau jadi orang alim, mau jadi orang hafiz Quran, tapi tak mau jadi orang beriman beramal saleh. Jawabnya kita ahli neraka. Jadi nanti kita hantar anak kita habis, semua anak kita hafiz Quran, satu orang pun tak jadi beriman saleh. Sebab kita faham dia boleh bagi syafaat 10 ahli keluarga. Rupanya dia sendiri masuk neraka dengan kita sekali. Apa akan jadi? Di akhirat kita akan rugi, menyesal. Sebab di dunia kita tak faham. Kita telah ikut salah faham dan hadis palsu. Orang yang diberi syafaat, kuasa syafaat ni bukan hafiz Quran, kekasih Allah, nabi-nabi besar-besar. Nabi-nabi biasa pun tak dapat kuasa syafaat, apatah lagi hafiz Quran. Jadi hari ini hadis palsu yang dijaja tu telah menyesatkan ramai orang dengan membuat anak tu jadi hafiz Quran, lepas tu berceramah dapat duit. Macam Hanzalah, dihantar belajar hafiz Quran, mengorat perempuan. Bapak dia kata rugi duit aku je. Dia tarik anak dia keluar. Sekarang belajar iman dulu. Saya bilang bapak dia, kau kena buat anak kau dulu belajar iman. Kalau dia boleh beriman beramal saleh, baru belajar hafiz Quran. Baru betul. Ini tak.
Sampai sekarang tak dapat lagi. Nak buat apa belajar Quran? Beriman beramal saleh pun tak jadi, tak boleh, tak bagus. Buat apa kita masuk neraka walaupun habis Quran? Maksud utamanya kita pertama masuk surga dulu. Tak boleh kalau kita tidak jadi orang beriman beramal saleh. Allah bagi tahu, demi masa, aku bersumpah, demi masa. Semua rugi, semua masuk neraka. Melainkan beriman beramal saleh. Atas lagi kekasih Allah. Jadi sebab itu kita kena buat gas ni. Hari-hari cuti mati saya dengan korban harta diri dengan cara Muhammad SAW dengan niat bahasa bukan main-mainnya. Hari ini kita ingat main-main benda ni. Ini saja Dr. Naswar nak susahkan orang. Nak buat kita semua buat kerja. Dia saja je buat agama baru. Bukan agama baru ni. Inilah sebenarnya agama. Inilah sebenar amalan. Yang kita kena buat sungguh-sungguh. Bukan buat main-main macam Sufian Gombak dan kamu semua. Tak mau buat betul-betul. Kamu tak jadi orang beriman saleh. Banyak duit ke, tak ada duit ke, ada ilmu ke, tak ada ilmu ke, pangkat tinggi ke, tak pangkat, semua masuk neraka. Okey, baik.